A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atiqullah bin Kasmi, I18102903. Saya merupakan pembentang pertama bagi tajuk Akal Menurut Perspektif Al-Quran. Pengenalan tajuk. Islam merupakan agama yang mementingkan akal. Kita dapat lihat di mana dalam istimbat hukum, Islam juga menggunakan akal untuk mengistimbat. Kerana sumber perundangan Islam yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ijma' dan Qiyas merupakan penggunaan akal dalam sistem perundangan Islam. Islam bukanlah ajaran yang memaksa penganutnya mengikut ajaran secara membuta tuli tanpa berfikir. Di mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada ayat-ayat yang dalam Quran yang menyuruh kita supaya menggunakan akal untuk berfikir. Akal bukanlah mutlak kerana akal mempunyai kemampuan yang terbatas. Hal ini terdapat hal-hal yang berkaitan dengan agama tidak boleh dicapai oleh akal, iaitu dalam perkara sam'iyat. Dalam perkara sam'iyat, akal kita tidak dapat dijangkau oleh akal kerana ianya merupakan perkara yang di sebalik akal. Perkara yang tidak nampak di mata kita dan kita hanya mendengarnya melalui Nabi SAW dan juga Al-Quran. Contoh-contoh hal-hal sam'iyat yang tidak dapat dicapai oleh akal ialah siksaan kubur, titian sirat, nikmat syurga, azab neraka dan sebagainya. Definisi akal. Dari segi bahasa, akal berasal daripada perkataan Arab iaitu akalah, yang bererti mengikat dan menahan. Dari segi istilah pula, akal ialah makhluk Tuhan yang tertinggi dan berfungsi membezakan manusia dari binatang dan makhluk Tuhan yang lain. Definisi akal menurut Al-Quran ialah akal merupakan hujah atau anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain, sekaligus bertindak sebagai alat menyampaikan kebenaran dan membezakan hak dan yang batil. Menurut Imam Ghazali, akal ialah sesuatu sifat yang boleh membezakan di antara manusia dengan makhluk lain. Seperti mana yang kita tahu yang perbezaan manusia dan makhluk-makhluk yang lain adalah akal. Definisi Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa berasal daripada perkataan Arab iaitu qara'a, yang bermaksud membaca. Definisi dari segi istilah ialah kalam Allah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir dan pembacanya mendapat ganjaran pahala. Menurut Imam Hasan Al-Banna, Al-Quran adalah sebuah perlembagaan yang lengkap merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati yang beriman. Al-Quran adalah alat yang terbaik untuk para ahli ibadat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membacanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Fakir bin Muhammad Ar-Rahizimi. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan akal menurut perspektif Al-Quran. Nombor bateri saya I17302387. InsyaAllah. Baik, akal ini dapat dilihat sebagai satu unsur penting dalam diri manusia itu sendiri, yang mana ia menjadi pentakrif dalam membezakan manusia ini dengan makhluk Allah SWT yang lain. Apa maksudnya di sini adalah berkaitan dengan betapa istimewanya manusia ini, betapa istimewanya makhluk ciptaan Allah yang bernama manusia ini. Kerana apa? Allah kurniakan kita akal, yang mana akal ni kita gunakan untuk berfikir, okay? Kita berfikir untuk kita mengetahui akan ciptaan Allah SWT. Baik, kita lihat kepada menurut Muhammad Abduh, Allah SWT telah memberikan pelbagai hidayah pada manusia, dan antara hidayah tersebut ialah hidayah insting, gharizah, hidayah indera dan perasaan, hidayah akal, hidayah agama dan hidayah taufik, inayah. Baik, dalam 5
hidayah ini, hidayah akal merupakan hidayah yang datang daripada Allah juga, dan ini selari dengan ayat Al-Quran. Apa maksudnya di sini adalah selari, maknanya hidayah yang Allah berikan dari sudut akal ini adalah sejajar dengan ajaran Islam, sejajar dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, yang mana akal dan juga Al-Quran ni mempunyai kesinambungan. Jadi ada fungsinya akal ni terhadap Al-Quran. Baik, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 190, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari ayati wa ulil albab. Baik, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan kekuasaan rahmat Allah SWT bagi orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 190. Baik, kita pergi seterusnya. Dan sama juga dalam surah Al-Imran ayat 191. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'azaban nar. Baik, iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri, duduk dan semasa mereka berbaring mengiring. Dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan, kami tidakkah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia? Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari azab api neraka. Surah Al-Imran ayat 101. Baik, melalui dua ayat tersebut, hamba-hamba Allah yang soleh adalah hamba yang sentiasa mengingati ciptaannya. Melalui ayat penerangan ayat 190 dan 191 daripada surah Al-Imran di sini menunjukkan bahawanya hamba yang soleh merupakan hamba yang sentiasa berfikir akan ciptaan Allah, sentiasa mengingati Allah, sentiasa berzikir dan sebagainya, dan melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Taala. Jadi apa yang kita nampak di sini adalah berkaitan dengan peranan akal tersebut. Jadi akal ni berperanan untuk kita sentiasa berfikir akan ciptaan Allah dan berfikir tentang kekuasaan Allah, serta kita fikir tentang Allah. Kita sentiasa dekat dengan Allah. Bila mana kita berfikir dengan Allah, maka perasaan kita dengan Allah tak akan lebih dekat. Seperti mana kita tahu, hamba yang soleh ni juga apabila dia berfikir tentang Allah, walaupun dalam kehidupan seharian dia pun akan berfikir tentang Allah. Baik, seterusnya kita pergi kepada kemunculan istilah-istilah akal dalam Al-Quran. Baik, melalui istilah akal dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan kata akal dalam bentuk masdarnya, bentuk ketiganya iaitu aqlan. Maknanya dalam Al-Quran ni tak ada pun yang menyebutkan dia punya perkataan masdarnya, kata bentuk ketiganya iaitu aqlan. Dalam Al-Quran ni ada istilah-istilah tertentu yang berkaitan dengan akal, yang bermaksudkan dengan akal. Baik, akal juga ada disebut dalam Al-Quran yang merupakan fi'il, kata kerja. Ia disebut sebanyak 49 ayat. Seluruh kata kerja tersebut menunjukkan makna tentang proses al-idrak, iaitu mengetahui, al-tafkir, berfikir, al-faham, memahami, dan al-faham, memahami yang ada pada manusia. Baik, kita lihat pada contoh. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat 142 menggunakan kata kerja taqilun, kalian memahami. Jadi dalam Quran ni ada 24 ayat yang menyebutkan berkaitan dengan taqilun. Antaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Baik, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya semoga kalian memahaminya. Maksudnya di sini memahaminya itu adalah berkaitan dengan akal. Baik. Seterusnya kita pergi kepada contoh yang seterusnya adalah berkaitan dengan menggunakan kata kerja yaqilun. Yaqilun, mereka memahami. Dalam Al-Quran ada 22 ayat yang menyebutkan berkaitan dengan yaqilun. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 171, summun bukmun umyu fahum la yaqilun. Orang kafir itu tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat memahami. Baik, kita seterusnya pergi kepada menggunakan kata kerja yaqiluha, dia memahaminya. Dalam Al-Quran ada satu ayat saja, iaitu dalam surah Al-Ankabut ayat 43, wa ma yaqiluha ilal alimun. Tidaklah orang yang memahaminya melainkan orang-orang yang menggunakan akal sihatnya. Baik, seterusnya kita pergi ke contoh seterusnya menggunakan kata kerja naqilu, kami memahami. Dalam Al-Quran ada satu ayat saja, iaitu dalam surah Al-Mulk ayat 43, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir berkata, seandainya dahulu di dunia kami mendengar dan memahami, nescaya kami bukan termasuk penghuni neraka sa'ir. Jadi kita dapat lihat contoh-contoh ayat yang berkaitan dengan
dengan akal. Baik, seterusnya kita pergi kepada menggunakan kata kerja aqalu, mereka memahami. Baik, dalam surah Al-Quran ada satu ayat saja. Dalam surah Al-Baqarah dalam suratul Baqarah ayat 75, "Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Kemudian orang-orang ahli kitab itu merubah kitabnya setelah mereka memahaminya padahal mereka mengetahui kebenarannya. Baik, contoh-contoh di sini yang berkaitan dengan istilah yang lain yang berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan akal, berkaitan dengan akal, yang mana ia ada berperanan dengan akal. Baik, kita lihat istilah-istilah yang lain dalam Al-Quran selain daripada kata kerja yang berkaitan dengan kata kerja tersebut yang berkaitan memahami. Baik, kita lihat pada istilah-istilah lain, contohnya al-albab. Dalam Al-Quran perkataan ulul albab ni disebutkan sebanyak 16 kali yang bermaksud asbab al-uqul, iaitu orang-orang yang berakal. Dan antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 179, a'udzu minasyaitonir rajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam ayat ni pun ada berkaitan dengan albab, yang mana maksudnya di sini apa? Dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Maknanya al-ulul albab ni juga bermaksud yang berkaitan dengan orang yang berakal. Ada istilah lain daripada selain kita menggunakan perkataan akal itu tersebut. Jadi kita dalam Al-Quran kita menggunakan perkataan atau istilah yang lain. Jadi kita nampak di sini betapa indahnya, cantiknya bahasa Al-Quran itu. Seterusnya contoh istilah yang lain ada an-nuha. Dalam Al-Quran perkataan ulil nuha disebutkan sebanyak 2 kali, iaitu dalam surah Taha ayat 154 dan ayat 109. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi zalika ayatin liulil nuha. Baik, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Baik, seterusnya kita pergi contoh atau istilah yang lain, iaitu al-qalb. Dalam Al-Quran ada sebanyak 144 kali pada asalnya, ataupun 144 ayat. Pada asalnya perkataan ini banyak dimasukkan dengan hati, tetapi ada beberapa ayat yang menyebutkan kata al-qalb bermakna akal. Di antaranya adalah surah Al-A'raf ayat 179. Baik, a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Baik, mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat Al-Quran. Maksudnya ia tidak ia hati tapi yang berkaitan dengan akal, yang ada berkesinambungan, maksudnya berkaitan dengan akal. Baik, seterusnya kita pergi Al-Hijr. Dalam Al-Quran ada sebanyak 3 kali, tapi yang bermakna akal disebutkan 1 kali. Maksudnya sini dalam Al-Quran ada 3 kali saja, tapi yang berkaitan dengan akal hanya 1 saja disebut. Baik, dalam surah Al-Fajr ayat 5, hal fi zalika qasamun lizi hijr. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. InsyaAllah. Sampai ini saja saya punya pembentakan. Semoga segala kekurangan, jika ada persoalan boleh tanyakan, insyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Hadi bin Muhammad Bakri, nombor metrik I1810299. InsyaAllah saya akan berikan beberapa dalil menggunakan akal di dalam Al-Quran sesuai dengan tajuk pembentangan saya pada hari ini, yang mana kita semua tahu Islam adalah agama yang mengiktiraf kepentingan akal dalam kehidupan. Okey. Dalil yang pertama, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-164. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Okey. Yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati, yakni keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan, yakni kaum yang berakal. Okey.
apa yang saya faham dari ayat ini merupakan salah satu daripada puluhan ayat yang mengajak untuk menggunakan akal untuk memerhatikan fenomena alam dalam rangka menambahkan ilmu pengetahuan kita dan melihat kebesaran Allah Azza wa Jal. Okey, baik, seterusnya firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 79 hingga 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilafu laili wan nahar afala ta'qilun. Okey. Yang bermaksud, dan dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Okey, ayat ini jelas menjadi dalil akidah kepada umat Islam. Dengan disudahi dengan persoalan, adakah kita sebagai manusia tidak menggunakan akal kita untuk memahami kenyataan Allah dalam hal berkenaan? Okey, seterusnya firman Allah dalam surah Yusuf ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يُسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِي مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Yang bermaksud, kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka berpergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Okey, ayat ini merupakan salah satu ayat memerintahkan menggunakan akal dengan tujuan menggalakkan manusia untuk menambah ilmu pengetahuan dan hikmah menghindari hal-hal buruk, perbuatan keji dan mungkar. Wallahu a'lam. Peranan yang pertama adalah untuk memahami ayat Al-Quran seperti ayat-ayat kauniyah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat ke-164 yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupakan air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, yakni keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikir. Surah Al-Baqarah ayat 164. Menurut Syekh Qutb, ayat ini merupakan cara yang sempurna kerana mengarahkan ataupun menyuruh akal manusia kepada fungsi pertama, iaitu mempelajari ayat Al-Quran. Di samping itu, dengan adanya akal manusia, kita dapat membuka cakrawala dan pengetahuan yang diungkap oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yakni kita mengkaji kebesaran-kebesaran Allah, dan hasil pada kajian itu kita akan balik kepada pencipta. Peranan yang kedua adalah untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari sesuatu kejadian yang terdapat dalam Al-Quran, seperti mengambil pelajaran dari para penghuni neraka, sebagaimana firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, yang bermaksud, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Surah Al-Mulk ayat 10. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, para penghuni neraka mencerca dan menyalahkan diri mereka masing-masing dengan berkata, seandainya kami di dunia mendengar sungguh-sungguh kepada siapa yang membawa kebenaran,
dan menginginkan jawapan, atau menyedari dan berfikir atas apa yang ia, yakni Rasulullah SAW, seru kepada kami dari hidayah dan petunjuk, maka tidaklah kami tertimpa api neraka yang menyala-nyala. Apa yang saya dapat simpulkan di sini adalah menunjukkan bahawa penghuni-penghuni neraka sangat menyesal ke atas ketidakgunaan akal yang sempurna ketika hidup, yang membuatkan mereka menyesal di dalam neraka. Justru apa yang kita boleh ambil iktibar daripada ayat di atas adalah kita yang masih hidup perlulah meneruskan ibadat-ibadat dan mengelak daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Peranan akal yang ketiga adalah untuk menjaga diri serta mencegah dari perbuatan tercela, seperti menjaga diri dari sesuatu yang haram, sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu tarzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq zalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun. Yang bermaksud, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, iaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Surah Al-An'am ayat ke-151. Menurut Quraisy Shihab, ayat tersebut menjelaskan pelbagai hal yang haram dengan tanpa menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan makanan. Hal ini menunjukkan bahawa akal berfungsi sebagai penghindar dari kejahatan terhadap Allah SWT dan manusia. Oleh kerana itu, kita sebagai hamba-Nya perlulah mencegah daripada perkara-perkara yang terdapat dalam ayat tersebut, supaya kita memperoleh redha Allah dan sama-sama masuk ke syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Izzuan bin Muhammad Ilmi. Nombor metrik I17302403. Seterusnya saya akan sambung berkenaan dengan kepentingan-kepentingan akal. Melalui dalil Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil birri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdilan. Ayat ini bermaksud dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan.
Okey, dalam ayat ini Allah nyatakan Allah melebihkan manusia ni dengan kelebihan yang sempurna. Dan antaranya salah satunya adalah dengan kelebihan akal. Dan akal ini juga adalah salah satu alat ataupun perkara yang dapat membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Okey, dan akal ini juga, oleh itu akal ini adalah amat penting untuk mendorong kita sebagai manusia untuk menuju ke jalan yang benar dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya masuk kepentingan akal yang pertama adalah sebagai syarat mempelajari ilmu pengetahuan. Okey, dalam hal ini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahawa akal adalah merupakan syarat dalam mempelajari semua ilmu. Ia juga syarat untuk menjadikan semua amalan itu baik dan sempurna, dan dengannya ilmu dan amal menjadi lengkap. Namun untuk mencapai itu semua, akal bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, tapi akal merupakan kemampuan dan kekuatan dalam diri seorang, bagaimana kemampuan melihat yang ada pada mata. Maka apabila akal itu terhubung dengan cahaya iman dan Al-Quran, maka itu ibarat cahaya mata yang terhubung cahaya matahari ataupun api. Okey, yang dapat kita fahamkan daripada penjelasan Ibnu Taimiyah ini mengatakan akal ini adalah salah satu syarat untuk mempelajari ilmu, dan ia juga adalah salah satu syarat untuk menjadikan amalan itu sempurna. Tetapi akal itu tidak bolehlah berdiri dengan sendirinya, kerana ada yang membatasinya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, seterusnya saya masuk pada kepentingan akal yang kedua adalah sebagai syarat utama menerima taklif. Taklif yang dimaksudkan adalah pembebanan dalam syariat. Contohnya seperti sembahyang, mengeluarkan zakat, puasa dan lain-lain. Tetapi taklif ini tidak wajib kepada orang gila, kerana orang gila ini tidak mempunyai akal. Contohnya kalau mereka melakukan kesalahan-kesalahan seperti meninggalkan sembahyang, tidak mengeluarkan zakat, mereka tidak dikira berdosa, kerana mereka dikategorikan orang yang tidak layak menerima taklif, kerana salah satu syaratnya tidak mencukupinya, iaitu mempunyai akal. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan kepentingan akal yang ketiga. Kepentingan akal yang ketiga adalah sebagai alat pencegah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pencegah yang dimaksudkan adalah sama ada dengan memikirkan daripada segi bahaya ataupun mudarat yang akan terjadi ke atas diri sendiri ataupun orang lain. Contohnya seperti bahaya arak akan menyebabkan pelbagai jenayah. Okey, apabila seorang itu minum arak, maka dia akan mabuk. Jadi dengan mabuk itu dia akan melakukan pelbagai jenayah, sama ada dari dia berzina ataupun membunuh kerana tanpa kesedaran diri. Oleh itu dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah menggambarkan minum arak ini adalah sebagai satu perbuatan syaitan dan patut dijauhi. Iaitu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtabihu la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Okey, dapat yang kita fahami, jika seseorang itu mempunyai akal, maka mempunyai akal yang waras, maka ia dapat memikirkan bahaya-bahaya yang akan terjadi apabila ia melakukan satu kesalahan seperti minum arak. Jadi oleh itu akal ini adalah alat yang penting kepada seorang untuk mencegah diri daripada melakukan kesalahan-kesalahan ataupun dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Saya akan meneruskan pembentangan hari ini.
Sebelum itu, nama saya Muhammad Zul Hisham bin Yahya I17302-403. Okey, kita akan masuk kepada bahagian akhir iaitu kesimpulan untuk tajuk ini. Okey, yang pertama, akal menjadi alat penting dalam memahami wahyu iaitu Al-Quran. Okey, akal dan wahyu dilihat lebih bersifat saling memerlukan antara satu sama lain daripada bersifat bertentangan. Okey, kenapa ini berlaku? Okey, ini kerana Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada manusia yang mempunyai akal, iaitu baginda Rasulullah SAW melalui perantaraan antara Allah kepada malaikat Jibril AS dan seterusnya kepada baginda Rasulullah. Dan akal manusia lah yang akan berfungsi, yang akan berguna untuk bertugas sebagai menganggapkan sesuatu perkara, memahami, mengkaji, menteliti segala isi kandungan di dalam Al-Quran itu sendiri. Okey, jelas di situ kan? Okey, seterusnya, kedudukan wahyu Al-Quran lebih tinggi dari akal. Okey, kenapa kedudukan Al-Quran ni lebih tinggi daripada akal? Ini kerana akal itu sendiri tidak mampu untuk menjangkau beberapa hakikat yang diketahui melalui jalan wahyu seperti zat ketuhanan, seperti perkara-perkara gaib dan sebagainya. Okey. Akal juga sangat penting dalam memahami dalam menjelaskan ataupun menjustifikasikan kebenaran perkara gaib yang tadilah yang sebutkan, seperti syurga, neraka dan sebagainya. Keyakinan terhadap keintiman, iaitu kita kata apa? Hubungan akal dan wahyu ni sampai ke tahap ataupun mendorong kepada tokoh Islam seperti iaitu Ibnu Taimiyah untuk menulis atau menerbitkan karyanya yang berjudul Dar'u Ta'arud Al-Aqlu wal Naqlu. Jika saya salah sebut, sila tegur ya. Yang mempunyai 8 jilid. Okey. Akal, kalau kita tahu juga, akal ni dia terbatas dan tidak mempunyai kemampuan mutlak seperti Al-Quran. Okey, kemampuan akal juga terhad. Ianya hanya mampu mengkaji dan memahami alam nyata yang boleh diteliti atau dibuat takwil sahaja. Akal tidak mampu untuk memikirkan perkara-perkara yang tidak dapat diukur oleh panca indera, seperti mata dan sebagainya lah. Oleh kerana akal ini terbatas dan tidak mempunyai kemampuan mutlak, maka manusia memerlukan kepada wahyu untuk memberi petunjuk kepada akal ataupun nak membimbing akal supaya tidak tergelincir dari landasan kebijaksanaan. Okey, seterusnya, akal dan Al-Quran adalah, ini poin penting siapa boleh catat, merupakan dua anugerah Allah Subhanahu Taala yang sangat mulia dan sangat penting kepada manusia. Allah jadikan wahyu, turunkan Al-Quran untuk menjadi panduan kepada kita dalam segala aspek kehidupan, dalam pelbagai perkara dan aspek kehidupan. Okey. Dalam Al-Quran, kalau kita dapat lihat, terdapat penekanan tentang Allah bertanya kepada manusia, tidakkah kamu menggunakan akal kamu? Terdapat 13 tempat di dalam Al-Quran di mana Allah bertanya, afala ta'qilun, iaitu bermaksud tidakkah kamu menggunakan akal kamu? Daripada
fakta tersebut, kita dapat tahu bahawa peranan akal itu penting untuk memikirkan yang mana satu hak, yang mana satu batil. Okey. Daripada fakta-fakta dan perkara yang saya telah nyatakan sebentar tadi, apa yang saya dapat simpulkan adalah bahawa Al-Quran tidak menolak peranan akal untuk menimbang kebenaran dan juga kebatilan. Wahyu, iaitu Al-Quran, ini sebenarnya dianggap sebagai asas dan pedoman kepada akal. Dan akal ketika itu, maksudnya akal ni dia perlu akur kepada Al-Quran. Ini kerana Al-Quran bersifat maksum, iaitu maksudnya dia bebas daripada melakukan segala kesalahan dan juga kesilapan. Manakala akal tidak memiliki keistimewaan tersebut. Maksudnya akal ni, kalau kita tidak didorongkan dengan Al-Quran, tidak didorongkan dengan As-Sunnah, maka dia akan didorong oleh hawa dan juga nafsu. Bila ia didorong oleh nafsu, maka binasalah dan rosaklah. Okey. Sehebat manapun ataupun sekali manapun hebatnya pemikiran akal manusia dan juga betapa cekapnya logikal akal itu, tetapi akal ni perlu dan juga sangat perlu kepada Al-Quran untuk menjadi pembimbing, pendorong dan penunjuk arah, supaya tidak didorong oleh hawa dan juga nafsu. Okey, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri dan juga ahli kumpulan yang lain. Itu sahaja pemetangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pembetulan ataupun salah cakap kami, ataupun kami mengemukakan fakta yang salah, sila tegur, kerana kami pun masih dalam proses menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.